قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, iyyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Artinya, hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil kedekut, kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan bakhil kedekut. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita masih dalam bab yang keempat, bakhil dan kasihkan harta. Tajuk yang dia bagi bakhil dan kasihkan harta ni dia panggil ataf sebab kepada musabab. Bakhil dan kasihkan harta. Kenapa kita jadi bakhil? Kerana ada kasihkan harta. Kasihkan harta tu adalah sebab yang menyebabkan adanya bakhil. Bila ada kasihkan harta, maka adalah bakhil. Dan bakhil yang paling besar, paling mudarat, ialah bakhil pada suruhan wajib Allah Ta'ala. Adapun kalau yang wajib kita dah tunai, zakat kita keluar, kewajipan-kewajipan ibadah yang melibatkan harta benda, kita orang berharta wajib pergi haji, pergi umrah, kita buat, ataupun kita ada nazar wajib, maka kita tunai. Baki laginya infak-infak yang sunat, kita tak buat. Disebabkan oleh kasihkan harta. Maka itu celaan pada ilmu tasawuf. Adapun celaan yang lebih besar lagi, bukan setakat tasawuf cela, bahkan furuk ibadat kita pun cela. Bila mana kita wajib keluar zakat, tapi kita enggan keluar zakat. Disebabkan oleh adanya sebab kasihkan harta, sehingga kita menjadi orang yang bakhil. Yang tu yang memang dicela oleh syarak lah. Jadi orang yang mengaji tasawuf ni ghalibnya yang tu selesai lah. Kalau tak selesai yang tu, maknanya zakat pun duk kira lagi nak keluar ke tak nak keluar. Ke Mekah pun tabung haji atas surat berapa kali dah kita bagi tahu alasan itu ini tak pergi. Padahal kita orang mampu. Kalau itu kedudukan kita, maknanya jauh lagi lah dengan cuci jiwa. Ni yang wajib ni selesai ni. Yang wajib dia tak kedekut, tak bakhil. Sampai time zakat, dia keluar zakat. Zakat sebanyak mana pun dia keluarkan. Tak ada kata, sayang nak bagi sebab apa? Besar nilai ni. Tapi tidak ada pada dia perasaan begitu. Jadi selesai pada syariat. Cuma baki laginya, kita jadi kedekut, jadi bakhil pada benda yang berbentuk infak sunat. Itu tasawuf nak rawat juga yang tu. Yang wajib selesai dah, yang sunat tu duduk tersimpan-simpan juga, tak nak bagi. Sebabnya kasihkan harta. Jadilah kita orang yang bakhil sehingga kita tak tolong orang-orang yang susah yang ada di sekeliling kita. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Nak sambung je pada malam ni. Baik.
Sambungannya, kalau orang tu tak ada penyakit syuh ni, maka dia Quran sebut adalah daripada kalangan orang yang berjaya. Baik, sambung malam ni hadis Nabi. Nabi SAW ada bersabda, Iyakum wasyuhha. Ini dipanggil uslub hadar, dipanggil. Mula dengan iyakum wasyuhha. Uslub hadar maknanya suruh kita beringat. Beringat dengan sifat kedekut ni. Hendaklah kamu menjauhi sifat bakhil kedekut. Itu dia terjemah. Fa innama hamzah duk bawah. Dia tulis hamzah duk atas. Kalau hamzah duk atas baca fa annama. Tapi baris duk bawah, hamzah duk atas. Silap letak hamzah. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Nabi kata kerana sesungguhnya, tu kerana tu fi quwwati ta'lil tu nak sebut illah. Kenapa yang agama suruh kita beringat, jauhkan diri kita daripada sifat syuh? Sebabnya, ni bagi tahu illah. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan oleh bakhil. Bakhil bahasa Arab, Melayu kita kedekut. Bakhil, kedekut, dia dua-dua. Baik. Orang sebelum daripada kita, mula lagi bila ni? Mula daripada sejarah awal manusia. Penyakit ni. Mula daripada kisah anak pada Adam, Qabil dan Habil. Maklum kisah dia. Dalam Quran sebut sikit. Watlu alaihim naba'a bnai Adam. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya baca cerita ni. Ataupun cerita balik kisah ni. Yang berlakunya bila? Awal-awal manusia. Awal-awal sejarah manusia, iaitu anak pada Nabi kita Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa alaihi salam. Awal-awalnya lahir Qabil dengan kembar dia. Allah Ta'ala takdirkan gitu. Nak suruh biak manusia di muka bumi ni, maka Allah Ta'ala lahirkan kembar gitu. Kali pertama beranak, keluar Qabil dengan adik perempuan dia. Tak sebut nama, walaupun dalam sirah, dalam sejarah, dalam buku-buku duk sebut Labuda dengan Iklimah tu. Yang maklumnya dua anak lelaki Nabi Adam yang di-highlight. Lahirlah Qabil dengan adik perempuan dia. Kemudian yang kedua lahir Habil dengan adik perempuan dia. Bila dah gitu Allah Ta'ala nak suruh biak manusia atas muka bumi, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam, kawinkan anak lelaki kamu secara silang. Maknanya Qabil tak boleh kahwin dengan kembar dia. Kena kahwin dengan kembar adik dia Habil. Habil pula kena kahwin dengan kembar dengan kembar abang dia, iaitu kembar Qabil. Itu keputusan dan kehendak daripada Allah Ta'ala gitu. Kebetulan pula kembar si Qabil ni lebih cantik lah. Lebih cantik. Allah Ta'ala tentukan gitu pula. Nak uji manusia gitulah. Nak uji dengan syariat, perintah, junjung perintah Allah Ta'ala, dia buat marilah perkara-perkara yang menjadi kebencian pada nafsu. Macam kita nak mari masjid ni berapa banyak kebencian yang kita lepasi. Kalau nak kira ikut sedap duduk di rumah ni. Waktu-waktu macam ni pula duduk sandar atas kursi.
Koya pergi sempadan Thailand, sedap duduk situ lah daripada duduk di masjid ni. Duduk di masjid ni nak nyanda pun tak boleh. Nyanda pun orang bagi tiang je. Tiang tak seempuk sofa. Apa kalau duduk rumah boleh sandar di katil-katil. Letih sandar, turun punggung. Baring. Bila dah baring, leno sekejap. Masa isyak nak semayang ikut suka, pukul berapa? Isyak luas masa dia. Tu kata, boleh tinggal tu. Tu nafsu kita kalau boleh ikut sedap dia kan. Nak duduk di tempat-tempat tertentu lah. Bukan di tempat ibadat ni. Tapi kita lepas, kita tinggal, kita lawan, mujahadah dan sebagainya. Siapalah juga sini. Duduklah kita. Sementara nak tunggu masuk isyak, ada orang mengajar. Kita dengar, kebetulan bukan nak mengaji sangat pun. Contoh. Bukan sini, tempat lain. Aku ni bukan nak mengaji sangat, tapi dah nak tunggu isyak. Kalau balik tak hari dah. Tunggu lah dia kata. Ustaz tu mengajar apa, dengar lah sekejap. Buat-buat dengar sambil-sambil tengok telefon. Contoh tuan-tuan ni tak nampak ni. Tuan-tuan buka telefon ke tidak? Yang buka tu boleh jadi baca Quran dan sebagainya lah. Kita husnuzan. Baik. Sebut contoh kan. Jadi begitulah ibaratnya. Iblis dah berjanji dah dengan Allah Ta'ala. Dia akan menyesatkan anak Adam. Bila dah Allah Ta'ala jadikan syariat dia silang kahwin, maka dia buatlah ujian. Ujian dia ialah adik kepada Habil yang Qabil kena kahwin tak secantik kembar dia. Kembar dia lebih cantik. Jadi dia nak pada kembar dia. Tapi Allah Ta'ala tak benarkan begitu. Lalu Allah Ta'ala pun perintahkan kepada dua orang ni, Qabil dan Habil ni, supaya persembahkan korban. Ni cerita korban ni. Dua-dua ni ada apa? Ada perusahaan yang berbeza. Itu khilaf ulama. Ada yang kata sama, ada yang kata tak sama. Qabil jenis bertani. Jenis menanam gandum. Adapun Habil jenis menternak. Dua perusahaan yang berbeza. Bila Allah Ta'ala persuruh mereka berdua ni persembahkan korban. Ni cari korban yang terbaik ke yang macam mana? Bila gitu, dia mari orang yang tak lepas dengan tipu daya iblis, tak lepas dengan tipu daya syaitan. Padahal Allah Ta'ala tak sebut apa-apa korban je Allah Ta'ala kata. Sebab tu asal korban bukannya haiwan. Asal korban ni apa-apa amal ibadat yang kita buat, tujuan dia taqarrub pada Allah Ta'ala. Kan korban ni ambil daripada qarubah. Qarubah ni maknanya dekat. Apa-apa sahaja amal ibadat yang kita buat untuk tujuan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka dipanggil korban. Maka setelah berkembang semua sekali tu, mari di zaman kita ni korban tu dengan makna menyembelih lembu, haiwan-haiwan tertentu itulah, sebagaimana kita maklum. Cuma nak sebutnya pada awalnya kalimah korban ni bukan bermakna kena sembelih haiwan, tidak. Apa-apa sahaja yang terbaik yang dipersembahkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, maka itu dinamakan korban. Maka Allah Ta'ala perintah kepada Qabil supaya berkorban, perintahkan kepada Habil supaya berkorban. Maka orang yang ada dalam jiwa dia rasa kasih pada harta, maka dia pilih mana yang tak elok dia bagi, persembahkan korban dia pada Allah. Sebab tu kita diajar dalam agama, haiwan yang paling afdal kita sembelih di hari raya korban ialah yang sempurna seekor. Kita ambil satu bahagian banding dengan orang ambil satu ekor kambing. Afdal dia. Sebab di dia ada belaka. Benda luar pun ada, benda dalam pun ada. Organ luar ada, organ luar, organ dalam pun ada. Kita bagi 7. Lidah bagi 7, jantung bagi 7. Sebab tu afdal dia. Sebab tu kalau nak yang paling afdal, yang paling besar, kita seorang seekor. Paling besar apa? Bukan gajah.
Sak hidup kira paling besar gajah pula. Balik semula. Bab korban tu, cerita dalam fiqh. Cuma nak sebut yang paling besar unta. Pas unta kita bagi 7. Tak sempurna apa tak afdal juga. Naknya seekor kita. Tu baru paling afdal. Sebab apa? Kita semua, anggota luar, semua kita punya. Pak kaki kita punya. Anggota dalam semua, sebiji jantung kita punya. Sebiji hati kita punya. Tu yang paling afdal. Tapi dah tak mampu, tak apalah. Agama bagilah kelonggaran dia. Cuma nak sebut dari sudut afdal. Jadi bila begitu, Qabil ni pun mikir nak bagi apa, nak persembahkan pada Allah Ta'ala. Bagi orang yang ada cinta pada harta, kira yang paling murah sekali. Sebab itu seorang ni tawar satu bahagian 800. Mahal 800. Imam bagi tahu dah 800 ni lembu besar. Besar kan tak habis makan pula. Pandailah dia. Macam mana siapa suruh makan? Yang disuruh makan kita ni paling tidak sekali makan sekeluarga kita je. Selebih tu infak semua lagi afdal. Kita duk mikir korban kita buat, kita nak makan. Lepas tu duk mikir banyak tak habis ni makan ni. Siapa suruh mu makan? Orang ngajar bab korban dia tak mari. Lepas tu mula. Dia duk cari tempat lain, surah lain. Mana yang boleh bagi murah? Ada tempat 500. Kita masuk yang ni 500. 500 banding dengan 800. So yang 800 lebih afdal. Tu asal. Kenapa ni kita berkira ni 500 pun kira ni, 700 kira ni. Ni punca ni. Dalam nak beramal cari yang murah. Dalam nak beli jersey, kalau boleh hak ori, tak say pula. Tak nak yang kopi ori. Padahal orang tengok sebiji serupa kopi ori dengan ori. Sebiji. Kalau orang tak pandai tengok, orang kata sebiji serupa dah. Orang pandai tengok, ni kopi ori. Orang tak pandai tengok, dia kata ori ni. Ori kok mana? Mu tak pandai tengok. Orang pandai tengok, mesti dia tahu, ni kopi ori, ni ori. Antara ori dengan kopi ori, tanya budak muda, nak yang ori ke nak yang kopi ori? Mesti nak ori. Tu nak pakai gimana ya tu? Nak pakai untuk berlawa-lawa je. Berjalan, gi mari, rumah keluar, gi kedas, pek mak habis-habis. Tu ya, tapi nak ori. Bak ibadat kira lalu, 500, 800 mahal. 1000 mahal. Tu kita, ya ni serupa ni. Waktu dia kata penyakit ni penyakit mari daripada sebelum. Mari mana lagi? Hujung dunia tu. Hujung mula-mula dulu. Qabil duduk buat dah perangan ni. Perangan nak korban pada Allah Ta'ala apa? Korban je lah apa-apa pun. Dia pun ambil lah gandum-gandum. Tak kira lah yang baik, yang tak baik. Ala kadar je ambil campur. Persembahkan pada Allah Ta'ala. Adapun adik dia Habil, adik dia persembahkan haiwan yang terbaik sebab bagi dia nak persembahkan pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala minta, bukan hak kita, hak dia. Dia bagi letak di kita, sandar kita. Dia bagi pada kita, dia sandar pada kita. Punyalah baiknya Allah Ta'ala ni. Khudh min amwalikum. Kata Allah Ta'ala. Ambillah daripada harta kamu. Allah Ta'ala kata. Harta kamu. Dia sandar tu. Sandar tu sandar idhafi. Bukan sandar hakiki. Harta kita ke? Bukan harta kita pada hakikatnya. Kalau betul harta kita, tak payah bagilah. Tapi sebab bukan hak kita. Sebab tu kita haram tak keluar zakat. Kalau betul hak kita, tak ada hak Allah Ta'ala nak minta suruh kita keluar zakat. Tapi sebab dia bagi pada kita hasil daripada ikhtiar usaha kita, lepas tu dia minta keluar zakat daripada harta yang aku bagi padamu tu. Keluarlah sebab apa? Yang dia bagi, dia minta balik. Dia supaya gini, supaya kita berhutang lah. Supaya kita berhutang.
Kita berhutang dengan orang 1000. Yang menjadikan liat kita bayar hutang ni sebab kita duk berasa duit yang ada di kita 1000 tu kita punya. Kalau kita sedar duit yang ada di kita 1000 ni bukan kita punya, orang punya. Ada je 1000 di kita, berasa luas sikit dulu waktu kita nak dulu, kita kesempitan. Sekarang ni kita diberi keluasan rezeki oleh Allah Ta'ala, ada lebih beberapa ribu katakanlah. Kita adalah 1000, daripada banyak-banyak ribu tu, 1000 tu bukan yang kita. Yang orang bagi hutang dulu pada kita. Tapi kita jadi berat sebab dia kata, duit aku, duit kita mana? Kita ambil duit orang dulu. Tu yang jadi payah liat nak bayar hutang. Ketika nak berhutang dulu kalau boleh minta sekarang juga dapat. Tapi time bayar jawab dia bertangguh-tangguh. Saya bayar separuh dulu deh. Padahal boleh lah. Lu kalau dia nak bayar semua sekali. Bayar dululah 100. Jadi ansuran. Dulu bagi tahu nanti saya boleh gaji, saya bayarlah. 1000 tu saya bayarlah. Tapi bila dah boleh, minta maaf lah, nak pakai pampers. Bayar 100 dululah. Bulan depan minta maaf lah, bini nak pakai pampers. La haula wala quwata illa billah. Habis semua dalam rumah nak pakai pampers. Sebab apa? Sebab kita nampak duit yang ada di kita, duit kita. Padahal bukan kita. Dia adalah duit yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab tu dia berhak untuk minta. Bahkan dia hukumkan berdosa besar orang yang tak keluar. Bahkan bukan setakat tu, tunggu noh di akhirat nak bakar kita. Kalau betul kita punya, tak boleh lah Allah Ta'ala buat gitu. Zalim lah Allah Ta'ala buat gitu. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi. Allah Ta'ala bukan Tuhan yang akan menzalimi hamba-hambanya. Jadi Habis ni dia faham bahawa perintah ni bila mari daripada Allah Ta'ala, maka kena korban yang terbaik. Maka dia ambil yang terbaik. Bila dah gitu, diterimalah korban daripada orang yang jiwanya bersih. Diterima daripada innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bila dah terima daripada habis, daripada qabih tak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala, maka mari hasutan berikutnya dalam jiwa qabih, suruh hapuskan. Hapuskanlah manusia ni. Kalau mu nak juga pada adik mu bunuh dia. Tengok bijaknya habis. Habis tak balas kejahatan tu dengan kejahatan. Habis kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tu cerita dia bagi tahu. Takwa dia kata. Apa yang habis nak bagi tahu pada abang dia ni? Mature adik daripada abang lah kalau ikut cerita. Mature adik daripada abang. Nak bina rumah tangga macam mana kalau suami tak bertakwa? Tengok isyarat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hidup berumah tangga ni, suami isteri ni ibadat. Kalau ibadat tak bina di atas dasar takwa, macam mana Tuhan nak terima? Tu sebut tu, awal-awal nikah buat dosa pada Allah Ta'ala. Dah takwa kot mana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin tu. Nasihat secara tak langsung tu pada abang dia tu. Kalau mu betul nak kahwin dengan mana-mana perempuan lah. Kalau katakanlah Allah Ta'ala lepas ni izinkan kahwin dengan pasangan kembar masing-masing. Kok mana pun dia mesti dibina di atas takwa pada Allah Ta'ala. Dah Allah Ta'ala tak kata gitu. Kahwin dengan pasangan kembar masing-masing. Dah Allah Ta'ala kata kena silang kita ni. Junjunglah sebab apa? Takut pada Allah. Itu takwa. Tak naklah aku langgar perintah Allah Ta'ala. Walaupun adik aku katakanlah lebih lawa ataupun tak lawa, aku tetap junjung. Sebab apa? Sebab ni bukan suruhan daripada ayah kita Adam. Dia adalah suruhan daripada Allah.
Tu asas dia bina takwa dalam diri. Ni sedikit sebanyak je daripada apa? Daripada kisah umat terdahulu. Tu yang Nabi pesan tu, iyyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Tu kita dulu, Qabil dulu dah terpedaya dengan apa? Dengan bisikan hawa nafsu dan iblis. Kasihkan harta, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala daripada harta dia yang tak baik. Kita boleh jadi gitu juga. Nak bagi derma, mikir dulu. Kalau ada duit-duit yang tak nak pakai dah, tak guna dah duit, ada yang terkoyak ni, kalau awak bawa pergi kedai tak laku dah tau. Buh dalam tabung masjid dia tahu. Bawa yang selotip ni, kalau bawa pergi kedai, cashier tolak, reject. Bawa pergi masjid, boleh dalam tabung, tak ada orang tahu. Tu kita contoh-contoh. Tuan-tuan ni orang soleh-soleh tak buat itu, cari yang baru keluar daripada bank negara kan. Tuan-tuan bubuh. Tu contoh. Ada orang yang macam tu. Mana-mana yang koyak, tercabut dah tepi duit itu. Tak lengkap dah duit itu. Kalau nak kira tak laku dah. Gulung, bubuh dalam tabung. Kalau bawa pergi kedai, orang kedai buka, tengok satu-satu. Ni koyak ni, tak nak ada yang lain tau. Malu muka kita. Dengan masjid tak apa, tabung tak tahu, dia tak ada suara. Dia ingat setakat hubungan dia dengan tabung je. Tuan punya tabung tu dia tak kira. Tuan punya tabung tu, dia tak kira. Dia kira dia dengan tabung saja. Ni yang Nabi kata, fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Umat-umat terdahulu rosak ataupun binasa disebabkan oleh penyakit ni. Baik. Siapa lagi masyhur dalam sejarah? Kisah masyhur lagi ialah kisah Qarun. Tuan-tuan baca kisah Qarun dalam Quran. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa kata Allah? Wa atainahu minal kunuzi inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Tu tengok Allah Ta'ala cerita. Siapa dia Qarun ni? Sepupu je dengan Nabi Musa. Sepupu je dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ada ulama mengatakan bahawa Qarun ni antara ulama Bani Israel. Antara ulama Bani Israel yang asalnya, ada riwayat sebut gitu, yang asalnya dia bukan orang susah, dia bukan orang senang. Bukan orang susah, dia bukan orang senang, sehinggalah dia datang minta dengan Nabi Musa alaihissalam supaya mendoakan dia jadi orang kaya. Sebab apa? Sebab dengan susah tu pun dia duk tolong orang, dia kata. Istimewanya Qarun ni, dia kaya lah. Kemudian dia orang smart. Lepas tu suara sedap. Tiga-tiga ada di dia. Muka smart, body smart, fizikal smart, suara sedap, kaya-kaya pula. Cukup lengkap. Tiga ni kalau ada di kita, tak ada lah di surah Al-Karimiyah ni. Tapi sebab tak ada tiga ni, nak pergi ke mana kita? Nak pergi cokit tak laku. Muka pun dia kata super dinding. Orang tak tilik pun kita. Cuba kalau pergi parking dengan Ferrari, keluar pula semak tuan dia, nyanyi lagu sedap pula. Yang ni kah? Siapa tahu nak sebut nama. Cuma nak bagi tahu complete set. Tu Qarun. Kaya pula dia, semak pula, suara sedap pula. Baik. Jadi Qarun ni asalnya bukan orang yang berada. Tapi sebab masa dia tak berada tu pun dia duk tolong orang dah. Jadi dia cerita pada Nabi Musa alaihissalam, aku ni suka tolong orang. Jadi kalau aku susah, aku payahlah nak tolong ramai orang. Jadi aku nak doa pada aku biar aku jadi orang kaya, aku boleh tolong ramai lagi. Nabi Musa pun doa lah, moga sepupu dia. Bila begitu, jadilah dia orang kaya-raya. Kaya tak kaya macam ayat saya baca tadi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Wa atainahu minal kunuzi. Kami, kata Allah Ta'ala, bagi kepada Qarun
Minal kunuz. Kunuz ni jamak daripada kanz. Bukan Allah Ta'ala tak kata minal kanz, tapi Allah Ta'ala kata minal kunuz. Kunuz ni maknanya perbendaharaan Allah Ta'ala bagi kepada Qarun. Itu yang ulama-ulama mentafsirkan apa makna harta sebanyak mana yang dimiliki oleh Qarun ni. Tu Quran kata la tanu bil usbati ulil quwwah. Tanuk ni maknanya lemah. 10 orang dalam tafsir ada sebut 10 orang yang sasa, yang gagah perkasa, tak boleh nak bawa kunci perbendaharaan yang dimiliki oleh Qarun. Kunci dia besar mana? Besar jari ni. Ni jari kita sekarang ni. Jari zaman dia tak tahulah besar mana. Satu kunci sebesar jari ni. Mula-mula dibuat daripada besi. Tak larat nak bawa banyak sangat. Kalau dengan baral, 60 ekor baral. Kalau orang berpuluh-puluh, 10 ada riwayat kata, 15 ada riwayat kata. Pun lebih daripada tu pun ada riwayat sebut. Dibuat pula dengan kayu dan sebagainya lah. Nak beritahunya banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Bila dah begitu, maka mari perintah daripada Allah supaya keluar zakat. Mari perintah daripada Allah keluar zakat. Yang datang minta zakat daripada dia ni, pupu dia sendiri, Nabi Allah Musa alaihi salam. Tak nak bagilah dia. Bila dah harta banyak, akhirnya sebagaimana yang tuan-tuan maklumlah, kisah dia panjang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut akhirnya dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Kalau tuan-tuan pergi Mesir ada tasik Qarun. Ada tasik Qarun. Tasik dia besar macam laut tak nampak ujung. Cuma ada tasik Qarun. Ada orang buat kajian nak masuk ke dasar tasik tu boleh jadi nak cari harta karun. Ada yang masuk tak bertemu apa-apa, ada yang masuk tak timbul-timbul pun ada. Dengan dia sekali hilang, tak timbul-timbul. Kalau kita duduk Mesir, kita tanya orang sana ceritalah benda-benda tersebut. Adalah orang cuba nak buat kajiannya untuk cari harta benda karun, Qarun yang banyak ni lah. Baik. Cuma nak sebut sininya ialah disebabkan oleh kebakhilan dia, kasihkan harta dia, sehingga berlakulah pada dia ditelan oleh bumi dengan harta dia itu sendiri. Tu Nabi peringat pada kita. Lepas tu banyak lagi lah sejarah yang ada dalam sejarah manusia ni, yang mana Nabi sebut fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi. Umat-umat yang terdahulu tu ramai dah yang binasa disebabkan oleh bakhil kedekut. Jadi jangan duk tirulah kita. Baik. Dan sabda Nabi SAW, isyak dah. Kena berhenti lah. Akan datang pula hadis satu lagi, masih lagi dalam bab bakhil dan kasihkan harta. Nabi kata 3 perkara yang membinasakan seseorang. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.